Okey. So ini yang saya kata, bila penyesaran logam daripada larutan garamnya, kita memerlukan benda ni. Ini dipanggil siri elektrokimia. Siri elektrokimia ni ialah sebahagian daripada siri elektrod piawai ya. Sebahagian je. So kalau siri elektrod piawai tu ada di buku teks juga. Okey, kalau you all tengok buku teks muka surat dia 1.2 ya. Oh. Subtopik 1.2 ni. Ni saya kimia. Ni. Siri keupayaan elektrod piawai. Okey. Muka surat 24. Dia yang tadi siri elektrokimia yang tadi tu sebahagian. Jadi ni yang complete-nya. Ada lagi ikut yang ni. Ada yang lagi complete kot. Tapi you all nampak kalau you all tengok dia ada dengan nilai ni dipanggil E0 ni ya. Nilai ni semua nilai E0 ni tak perlu dihafal. Tapi you tak perlu hafal nilai tapi susunan kena hafal ya. Susunan siri elektrokimia ni kena hafal. Siri keupayaan elektrod piawai ni macam banyak sikit. Macam dia orang kata macam sebab kita diorang ni kan first year syllabus ni. Jadi macam kita tak nampak lagi sama ada you kena hafal ke diberi ke masa exam ke. Jadi itu kita tak sure. Tapi kalau sebelum ni diorang tak belajar nilai E0 ni. Yang nilai ni tak ada. Jadi kita rasalah kami lah berasakan nilai ni you all tak hafal kot, diberi kot dalam exam. Sebab tak pernah sabar hafal nilai ni. Tapi susunan ni kena hafal ni. Susunan. Sebab yang sebelum ni pun kena hafal. Maksudnya hafal macam mana? Kalium atas, lepas tu kalsium, natrium. Susunan tu. Kena hafal macam tu. Okey, kalau dulu dia bertukar ni, kalau nak cari ni kalsium natrium ni dia terbalik ni. Kalau dululah, sekarang you ikut yang ni. Jadi kalau dulu kita orang hafal adalah caranya. Kalau nak cari menantu ambil Zainab Fatimah Suzana paling hot cuma aku, tapi ni dah bertukar ni. Jadi you buat apa orang panggil tu? Mnemonic. Supaya boleh hafal susunan dia ni. Okey. So dengan menggunakan susunan logam dalam siri elektrokimia, logam yang paling atas apa yang you all perlu tahu ialah logam yang lebih elektropositif berada lebih atas. Sebenarnya untuk benda ni kena faham siri elektrokimia ni ya. Okey. Nampak ni. Ni explanation dia ada diberi situ. Perlu difaham bahawa logam yang lebih elektropositif tu berada di atas. Atas ni kalium lebih elektropositif berbanding yang bawah. Okey. Jadi kalau logam tu lebih elektropositif, apa maksud elektropositif? Elektropositif macam dalam video tadi saya dah sebut. Kecenderungan logam tu untuk elektron, mendermakan elektron. Bila logam derma elektron, dia jadi ion positif. Contohnya logam kalium. Logam semua memang nak derma elektron. Semua. Tak ada logam nak terima elektron. Tak ada. Logam semua nak derma elektron. Okay. Cumanya bila ada dua logam tu duduk bersama, logam mana yang derma lebih dulu? Logam mana derma lebih dulu? Okay. Logam yang derma lebih cepat, itu lebih elektropositif dia panggil. Lebih semua logam elektropositif, semuanya derma membentuk ion positif. Tapi logam yang lebih tu dia derma lebih cepat. Yang derma lebih cepat tu yang bila disusun dia akan berada di atas. Kalium. Derma lebih cepat elektron berbanding argentum. Macam tu. Okey. Jadi tindak balas yang berlaku ni melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada kepada ion logam. Apa pula yang ni? Daripada atom ni bagi ion yang ni ke? Bukan ya? Bukan. Okey. Yang ni yang
Yang saya bagi you all soalan tadi tu. Mana? Okey, yang saya bagi you all soalan mana ni? CU tambah argentum nitrat. Okey. Dapatlah argentum dengan kuprum 2 nitrat. Bila diseimbangkan jadilah macam ni. Okey. So ni nampak ni, ni atom logam kuprum. Habis argentum ni bukan dalam bentuk atom logam sekarang ni. Dia dalam bentuk ion logam. Ion. Sebab apa? Dia dah bertindak balas dengan nitrat tadi. Sebelum tindak balas ni, dia dengan nitrat tu dah derma elektron kepada nitrat dah. Sekarang argentum tu dalam bentuk ion argentum. Jadi bila kita tulis tengah persamaan, ni persamaan kimia ni ya. Bila kita tulis tengah persamaan ion ya, saya tulis persamaan ion, kuprum dalam bentuk atom logam macam tu. Manakala argentum dalam bentuk ion macam ni, Ag+. Kemudian bila dah tindak balas ni, kuprum, ni kuprum ni dengan argentum ni. Nampak argentum dalam bentuk atom logam, kuprum dalam bentuk ion pula dah. Argentum macam ni, kuprum dalam bentuk ion pula macam ni. Ni persamaan ion. Patutnya kita ni dalam penyesaran logam ni kena mahirkan menulis persamaan ion, persamaan setengah, dua persamaan setengah tu. Okey. Nak tulis persamaan ion dulu ni, boleh ke tak boleh? Pandai ke tak pandai ni tulis persamaan ion? Cuba saya bagi satu contoh yang lain ya. You all tulis persamaan ion. Katalah saya bagi persamaan kimia. Magnesium tindak balas dengan kuprum 2 sulfat lah. Apa hasil dia ni? Hasil dulu hasil. CU. CU? Magnesium sulfat. Macam ni ke? Macam ni ke? Orang lain macam ni ke? Betul. Okey. So ini dipanggil persamaan kimia. Cuba you all tulis persamaan ion dia. Dekat mana ya? Saya nak nampak ni. Tulis dekat chat tu ke? Tulis kat chat. Semua orang tulis persamaan, dia punya persamaan ion. Tulis kat bahagian chat. Dah ke? Boleh tengok. Tulis kat mana? You tulis dalam grup Telegram. Mana-mana boleh, saya buka dua-dua ni. Ya. Tengok magnesium sekarang ni dalam bentuk atom. Nampak dia bukannya ada ikatan dengan apa-apa. Jadi macam mana cara tulis formula dia? Jom tulis.
Boleh ke tak boleh ni? Tak ada orang tulis ni? Sama anion. Okey, Alia Syamina ada tulis samaan ion. Tak apa, kita maksudnya kan macam charge 2 plus apa tu saya faham lah, tulis macam tu kan. Arrow semua tu saya faham lah. Sebab kita menulis kat sini macam susah sikit nak simbol tu kan. Okey. Cuba. Orang lain? Orang lain macam ni juga ke? Cuba tulis. Cuba tulis masing-masing punya. Saya punya pun macam tu juga. Macam tu, okey. Okay. Mg, Cu2 plus, Mg2 plus Cu. Ada tak orang lain macam lain? Ini apa ni? Ini maksudnya kena hafal ion ya. Ion. Nampak Cu tu berapa charge dia. Mg berapa charge dia. Tak hafal ion menyebabkan charge tu ditulis salah lah. Okay. Ada orang lain nak tulis lagi? Okay. Betul lah ni. Dua ni. Dua tu betul. Itu ialah persamaan ion. Mg jadi Mg. Sekejap saya tengok semula apa dia tulis, betul ke? Betul betul. Mg ni dalam keadaan atom logam. Kemudian cuprum ni ion logam. Nampak Cu jadi Cu2 plus. Ion ion. Kemudian cuprum dah jadi Cu plus Mg 2 plus. Okey, cuba kita tengok satu contoh lain. Saya suka pilih highlighter besar sikit tulisan. Macam puas hati sikit. Sekejap. Okey. Okey. Kita tengok samaan ni. Macam mana persamaan kimia dia? Argentum sulfide campur cuprum. Okey, Umairah betul ya tadi ya. Umairah betul. Sekarang yang ni. Orang lain macam mana ni? Ni argentum sulfide campur cuprum, argentum campur cuprum 2 sulfide. Macam mana nak balas ni? Cuprum plus argentum sulfide. Cuprum plus argentum sulfide. Macam mana formula argentum sulfide? Ag2SO4. Ag2? Okey inilah di mana kita memerlukan balik benda ni. Nampak ni? Nampak ni? Cuprum dengan argentum ni. Cuprum atas, argentum bawah. Siapa yang lebih elektropositif? Cuprum. Cuprum lebih elektropositif. Jadi cuprum lebih elektropositif. Boleh ke kita punya ni, mana ni? Ni, atom argentum ni derma elektron kepada ion cuprum, jadi ke? Tak. Tak boleh. Di situlah gunanya benda ni. Satu tadi ada banyak benda kemahiran yang kita perlu dalam cerita penyesaran logam ni. Satu ialah kita boleh menulis persamaan-persamaan ni semua. Ni tapi nak tulis persamaan kita perlu tahu adakah tindak balas ni berlaku. Macam argentum dengan cuprum 2 sulfide.
Yang mana lebih elektropositif? Elektropositif ni maknanya yang katalah kita ada dua-dua atom, dua-dua logam atom cuprum, atom argentum. Yang mana susunan cuprum atas, argentum bawah. Jadi cuprum ni atas, dia lebih elektropositif. Lebih, kalau dia ada berdua ni, dia lebih dulu derma elektron. Okay, dia lebih dulu derma elektron. Sekarang dia dah derma dah pun. Dia dah jadi ni cuprum disulfat ni. Jadi ion cuprum ni dia dah derma dulu. Sekarang ni bila duduk dengan argentum, boleh ke argentum ni derma pula bagi ke cuprum ni? Tak boleh. Tak boleh derma elektron sebab cuprum tu lebih elektropositif. Dia lebih nak jadi ion positif. Berbanding argentum. Cuprum dulu lebih nak jadi ion positif banding argentum. Jadi dia tak boleh. Tindak balas ni tak jadi. Tak jadi Jadi kena tengok juga susunan di sini. Yang mana yang boleh tindak balas tu berlaku. Macam ni. Ni apa ni? Ni cuprum dengan argentum. Ni kenapa boleh pula? Sebab cuprum lebih atas, lebih elektropositif berbanding argentum ni. Jadi cuprum memang nak jadi ion positif. Jadi dia akan dermakan elektron dia tu. Okay. So simpelnya macam ni lah. Kita hafal susunan ni. Okay, susunan ni. Kalau yang atas tu dia boleh menyesarkan yang bawah. Yang atas boleh menyesarkan yang bawah. Okay. Yang atas lebih boleh menyesarkan yang bawah. Jadi kalau kita ada macam ni. Ni cuprum ni atas. Argentum ni bawah. Jadi cuprum ni atas ni boleh menyesarkan argentum dari larutan argentum 2 nitrat. Argentum nitrat. Okay. Tapi macam ni, magnesium ni atas. Jadi magnesium ni boleh menyesarkan cuprum dari larutan garamnya. Sebab atas lebih elektropositif. Kalau ditanya kenapa magnesium boleh menyesarkan cuprum daripada larutan cuprum 2 sulfat? Kerana magnesium lebih elektropositif. Ada banyak lagi explanation lepas ni. Ni nak faham yang tu dulu. Yang ni, kenapa argentum tak boleh menyesarkan cuprum dari cuprum 2 sulfat? Kenapa tak boleh ni? Tindak balas ni tak boleh ni berlaku ni. Maknanya kalau kita letak ni cuprum 2 sulfat ni larutan berwarna biru yang kita letak ni, kemudian kita letak kepingan argentum sini. Kalau yang lain dia akan nampak perubahan warna ke apa ke, logam tu menjadi makin nipis ke. Yang ni kita akan nampak apa ni? Apa kita nampak? Mesti boleh tulis pemerhatian juga walaupun macam cikgu tak ada apa-apa pun. Macam tu kan. Apa pemerhatian yang tak ada apa-apa tu? Tidak bertindak balas. Bukan, itu bukan pemerhatian. Kita tak nampak dia tindak balas. Tiada perubahan? Tiada perubahan. Tiada perubahan ialah pemerhatian. Kalau dia tanya apa inference, apa penerangan bagi tiada perubahan tu? Tidak berlaku tindak balas. Barulah tiada tindak balas. You all perlu faham tu ya. Okey, kalau ditanya apa yang you nampak? You nampak tiada perubahan. Saya nampak tak ada perubahan lah cikgu. Yang you kata tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa betul. Ialah tiada perubahan. Itu yang kita nampak. Oh tiada perubahan. Okay. Perubahan apa? Perubahan warna ke apa? Tiada perubahan lah kan. Okay. Kenapa tiada perubahan? Kalau orang tanya kenapa tiada perubahan? Kenapa? Apakah inference dia? Itu barulah kita sebut tiada tindak balas. Okay. So pilih berhati-hati tengok pilih jawapan ni tengok apa soalan dia. Kan macam siapa jawab tadi tiada tindak balas. Betul, tapi kalau ditanya apakah inference? Kalau ditanya apa pemerhatian? Tiada perubahan. Be careful yang tu ya. Okay. So kita akan nampak tiada perubahan. Kenapa ni? Tiadalah tindak balas berlaku.
Okey, kenapa tidak ada tindak balas? Kerana ni kuprum lebih elektropositif. Jadi argentum tidak dapat menyesatkan kuprum, daripada larutan garamnya. Jadi tak adalah tindak balas. Okey, so dah tak ada tindak balas ni, kita tak nak cerita lah, kita nak cerita yang ada tindak balas ni. Okey, banyak lagi nak cerita ni ya. Jadi bermula daripada sini, ni siri elektrokimia ni hafal susunan dia dulu. Okey, dah hafal barulah kita boleh tahu oh ni ada tak ada tindak balas. Okey, sekarang kita dah hafal kot kan. Okey. Step ni saya dah explain tadi. Ni logam yang sekarang sini ya, berada di sini. Logam yang berada di bahagian atas merupakan ejen penurunan lebih kuat. Okey. Kalau tak nak hafal ni ejen penurunan, ejen peroksidaan ni tak apa. You boleh maksudnya daripada persamaan ni kan you boleh explain sendiri ni ya. Okey, contoh saya ambil satu yang ni, magnesium dengan kuprum 2 sulfat. Okey, magnesium dengan kuprum 2 sulfat kita tulis semula ya sini. Magnesium dengan kuprum 2 sulfat. Okey, magnesium dengan kuprum 2 sulfat. Dia ada tindak balas. Mula-mula kena check dulu. Oh ni ada tindak balas. Magnesium kita dah hafal tadi. Patutnya dah hafal ya siri elektrokimia. Dah hafal magnesium berada atas, kuprum berada bawah. Okey. Jadi akan jadi apa ni nanti? Magnesium menyesarkan, kita panggil menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Jadi maksudnya secara bahasa biasa ni kita ambil magnesium ni daripada kuprum. Tu sesar tu. Okey, tinggallah kuprum seorang-seorang diri. Jadi macam tu. Okey, jadi setengah persamaan ion tadi you dah pun tulis. Mg tambah Cu2 plus. Magnesium yang sekarang dah bentuk ion. Plus Cu. Okey, dah pandai tulis persamaan kimia, persamaan ion. Kenalah pandai tulis persamaan setengah pula atau setengah persamaan. Nak tahu peroksidaan penurunan daripada setengah persamaan atau dari sini sebenarnya dah nampak ni apa? Peroksidaan penurunan. Tapi kita tulislah persamaan setengah kan. Persamaan setengah atau setengah persamaan. Bagi magnesium. Magnesium Mg, dari Mg kemudian dia jadi Mg2+. Okey. Di mana elektron dia? Lepas arrow. Lepas? Arrow. Lepas arrow. Okey. Berapa elektron? 2. 2. Sebab 2 plus, so 2 elektron. Okey, daripada persamaan setengah ni. Setengah persamaan. Mana satu? Tahu istilah dia sebab buku teks dulu dua-dua dia guna. Okey. Tentukan ni tindak balas apa berlaku ni? Pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Daripada ada dua reason, dua explanation kita boleh guna. Apa? Nombor pengoksidaan boleh kan? Daripada 0 kepada Plus 2. plus 2. Nombor pengoksidaan meningkat daripada sifar kepada positif 2. Jadi magnesium mengalami pengoksidaan. Elektron derma lepaskan elektron pengoksidaan. Okey. So magnesium macam yang tadi disebut ni. Logam yang berada di bahagian atas, kita tahu magnesium atas, daripada hafal tu dah tahu magnesium hafal. Merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Yang ni kalau kita tak hafal ejen penurunan ke peroksidaan ke, kita boleh buat sendiri. Macam ni. Kita buat sendiri yang saya sebut ni kan. Ni mengalami peroksidaan. Kalau saya mengalami peroksidaan, magnesium ialah ejen apa? Penurunan. Ejen penurunan. Gitu. Kan? Jadi nampak ini yang saya kata tak perlu hafal. Maksudnya daripada persamaan you boleh buat sendiri, tapi you kenalah pandai buat persamaan tu.
Jadi ejen penurunan. Jadi ini balik semula pada yang tadi muka surat depan ni. Ini yang dikata logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen kuat. Okey. Jadi logam yang bawah tu ejen penurunan yang kurang kuat lah kan. Yang lagi atas lagi kuat. Okey. Kemudian baca yang last sekali sini. Ion logam, ni ion logam. Beza yang tadi ni logam, atom logam. Ni ion logam yang berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, kita tengok contoh ni. Kita tak perlu hafal pun tak apa, kita tengok contoh. Okey, sekarang kita ambil kuprum pula. Kuprum kan lebih bawah berbanding magnesium. So, kuprum daripada Cu2+, kemudian dia jadi Cu. Di mana elektron dia? Sebelum arrow. Sebelum arrow. Berapa banyak elektron? 2. 2 elektron. Okey. Tindak balas proses apa ni? Pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. Penurunan. Kenapa? Kenapa penurunan? Apa reason dia? Dia terima elektron. Menerima elektron. Siapa yang terima elektron? Kuprum 2. Ion kuprum 2 ni. Kuprum yang ni, yang belakang ni. Yang menerima elektron tu siapa? Ion kuprum 2. Siapa yang mengalami proses penurunan ni? Yang mengalami proses tu siapa? Ion kuprum 2. Ion kuprum 2. So ion kuprum 2 sekarang ni mengalami proses penurunan. Nombor pengoksidaan daripada positif 2 kepada sifar pada kosong ni. Penurunan. Terima elektron menunjukkan proses penurunan. So ion kuprum 2 mengalami proses penurunan. Jadi kalau dia mengalami proses penurunan, ion kuprum 2 ialah ejen Pengoksidaan. pengoksidaan. Okay. So kita balik pada yang tadi first page ni. Dia sebut apa? Ion logam yang berada di bahagian bawah dalam siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okay. So bila kita ada tindak balas penyesaran, dia memang akan ada satu tu logam, satu lagi tu ion logam. Okay, macam ni kita tulis. Macam contoh katalah saya ada magnesium dengan zinc sulfat. Nak pilih sulfat nitrat semua ni dia ada ni juga kena berhati-hati juga you all belajar bab 8 ni semua adalah garam, ada garam yang larut, ada garam yang tak larut. Okey. So magnesium zinc sulfat dia akan jadi apa ni? Magnesium dia akan jadi zinc dan magnesium sulfat. Boleh tak jadi tindak balas ni? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh? Nak tahu boleh ke tak boleh, kena tengok yang asal ni. Ni. Boleh. Boleh ya? Magnesium atas, nampak zinc bawah. Boleh tak magnesium menyesarkan zinc? Boleh. 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 Boleh Jadi jap saya ni jauh sangat benda ni salin semula bawa ke bawah. Okay, so magnesium dengan zinc. Boleh. Tapi kalau saya nak guna zinc dengan magnesium sulfat. Macam mana? Boleh tak tindak balas ni berlaku? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya kena tahu yang ni juga. Ni dulu susunan ni. Sebab apa kadang-kadang soalan dia buat trik. Dia buat beberapa tabung uji. Kan?
Lepas tu dia sebutlah, dia letak tabuji ni benda-benda apa. Kemudian dia pun kata nyatakan suruhlah kita buat pemerhatian lah. Nampak? Jadi bila orang tak perasan, orang tak hafal yang tu, orang akan buatlah pemerhatian, semua akan macam seolah-olah yang ni ada tindak balas. Padahal tak ada tindak balas. Jadi tiada perubahan pemerhatian dia. Jadi kena hafal ni susunan dia, susunan tu yang mana atas yang mana bawah. Okey. Kemudian daripada susunan tu kita bolehlah tahu tindak balas ni berlaku tak berlaku. Okey. Macam yang saya yang mula tadi saya bagi mana? Saya dah explain ke? Kupram dengan argentum nitrat. Dah tadi kan? Kupram dengan argentum nitrat. Okay. So saya rasa lepas tu dengan menggunakan nilai dalam explanation ni sekarang ni, you all ni kena tambah nilai E naught ni. Tadi saya explain bahagian yang tepi ni. Kena tambah nilai E naught dalam explanation. Okay. Sekejap saya buka mana ya. Penyesaran mana dah? Penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey. Okay, so ni jadi tadi daripada video saya ni tadi kan benda ni you all dapatnya bila tengok semula bolehlah dapat perspektif yang berbeza. Tadi tengok dalam keadaan tak faham apa, okay, bila tengok semula video tu kot lah semakin faham sikit dah. Pemerhatian ni maksudnya bila dah buat eksperimen tu apa yang kita akan nampak. Kita tahu ni sekarang ni ini ialah zinc tambah kupram 2 nitrat. Daripada susunan logam dalam siri elektrokimia kita tahu bahawa zinc ni berada atas. Jadi zinc tu lebih elektropositif. Jadi tindak balas adalah ni. Jadi apa tindak balas dia? Penyesaran. Zinc ni akan menyesarkan kupram. Bila zinc sesarkan kupram, dia akan jadilah zinc sulfat. Ni nitrat zinc nitrat. Dia akan ambil orang tu punya. Okay, kupram tinggal lah seorang-seorang. Ni penyesaran. Zinc sesar sebab zinc tu lebih elektropositif. Jadi pemerhatian ni kalau kita tengok kupram 2 nitrat ni warna dia biru. Lepas biru tu kemudian disesarkan, kupram tu disesarkan sikit-sikit sesar. Bukanlah masuk tu kelip mata berlaku. Perlahan ambil masa. Jadi sebab tu dia sebut semakin pudar. Bukan warna biru menjadi pudar, bukan. Bukan warna biru letak zinc terus termeta jadi hilang biru dia, bukan. Dia mengambil masa. Sebab tu dia semakin pudar. Semakin pudar. Jadi sebab apa sekarang dah jadi zinc nitrat, bukan lagi kupram 2 nitrat. Okay, yang warna biru tu ialah ion kupram 2. So semakin pudar. Inference ni you explain kenapa semakin pudar tu. Oh, kerana kepekatan ion kupram 2 berkurang. Okay. Jadi kemudian pemerhatian lagi apa? Pepejal perang terenak. Siapa yang warna perang tu? Kupram ni Okay. Kupram. Asal tadi ialah zinc. Zinc berwarna apa? Warna kelabu. Lepas tu dia jadi, bukan zinc jadi kupram, bukan ya. Kemudian kupram terbentuk. Oh, Izzati join banyak kali ya. Oh. Okay.
Pupurjam warna perang terbentuk. Siapa yang warna perang tu? Kuprum. Sebab tu kita kena hafal ni warna-warna ni logam semuanya kebanyakannya logam warna kelabu kecuali kuprum warna perang. Tu je dalam kita punya silibus yang berwarna, kuprum warna perang. Itu logam bila jadi ion kan lain cerita Okey, kepingan zinc tu makin nipis. Yalah sekarang dia dah jadi zinc ni nitrat. Jadi zinc dah makin ni kuprum 2 sulfat tu, kuprum 2 nitrat tu. Kenapa zinc nipis? Kerana atom zinc mengion, membentuk ion zinc. Okay. So dah boleh faham lah sekarang pemerhatian yang ni. Ini explanation dia. Setengah persamaan tadi tu. Saya rasa boleh lah kod faham skrip kod yang ni. Okay. Okay. Macam mana rasa bila tengok yang ni? Rasa dah boleh faham sikit ke? Lepas saya dah explain banyak. Boleh cikgu. Boleh. Dah. Faham. Rasa mungkin nampak sikit lah kot dah ni Okey kemudian sini ke elektropositifan tadi. Ini maksud dia ke elektropositifan. Siri elektrokimia tu tadi siri yang tadilah. Dia macam mana dia susun tu? Dia susun ikut tertib ni keupayaan elektrod piawai. Nilai tu, nilai E naught. Nilai E naught tu dia susun yang you all perlu tahu ialah paling negatif duduk atas, paling positif duduk bawah. Tapi kita tak perlu hafal. Saya rasa lah kita tak perlu hafal nilai dia tu lah. Tapi cubalah you all tengok kan. Saya rasa kalau dia perlukan nilai E naught tu untuk you bagi. Saya rasa dalam soalan tu dia akan bagi. Atau dalam kertas 2 mungkin dia bagi. Kita pun tak sure lah sebab ini first year ni, syllabus ni. Okay. Ni logam yang lebih elektropositif maksudnya logam yang berada di atas kan tadi kan dalam susunan tu kan. Ejen penurunan yang kuat kerana nilai E naught lebih negatif dan lebih mudah melepaskan elektron. Tadi kan dah explain. Okay. Ni nampak ni. Ni dia sebut apa? Logam yang lebih elektropositif. Logam lebih elektropositif tadi saya sebut yang mana? Yang lagi atas. Lagi atas lebih elektropositif. Dia sebut apa logam tu? Kerana nilai E naught lebih negatif. Okey, kita tengok nilai E naught. Kan ni 2.92. Berbanding kalsium 2. E naught dia negatif dia kurang sikit kan. Yang bawah sekali ni tengok positif 0.8. Positif jadi nilai dia. Okey. Hidrogen ni kosong. Ni kita akan explain dalam subtopik 1.2 nanti. Macam mana dapat nilai-nilai ni semua? Saya tak payah cerita sekarang. 1.2 nanti kita tengok. Okay. Logam yang lebih elektropositif logam yang atas tu lebih mudah melepaskan elektron. Tadi kita dah tengok kan. Kalium, kalau ada 2 logam, kalium dengan katalah kalsium. So, dua-dua nak derma elektron. Tapi siapa derma dulu? Yang lagi atas tu. Lebih mudah melepaskan elektron yang atas tu logam yang lebih elektropositif. Okay. So ini ialah cerita mengenai siri elektrokimia ni. Kemudian ni tak ada lah. Ni dia nak balas penyesaran ni nampak. Sekarang you all faham ke yang mana yang logam A, yang mana ion logam B ni? Faham ke tak faham? Ke tak faham? Yang mana A, yang mana B? Boleh faham ke tak boleh faham A, B yang mana? Logam yang mana A ni? Dapatlah idea. Faham. Katalah kita ada satu tindak balas. Katalah tindak balas macam yang tadilah kita ambil zinc. Apa-apa pun boleh zinc dengan apa tadi kuprum 2 nitrat kuprum 2 nitrat. Nampak ke tak nampak tulisan saya ni? Zinc dengan kuprum 2 nitrat. Okey? Tak nampak. Oh tak nampak ya? Warna merah ni cikgu. Zinc campur kuprum 2 nitrat. Ni nampak tak hitam ni? Nampak. Okey.
Sekarang logam AB ni ialah logam mengikut tindak balas tu lah. Kalau lah saya ada zinc yang kupuram 2 nitrat, siapa yang logam A ni? Zinc. Zinc lah. Zinc. Siapa yang ion logam B? Kuprum. Kuprum, ion kuprum maksudnya. Gitu. Nampak? A ni kan zinc kan kedudukan lagi atas berbanding kuprum. Sebab tu kena hafal macam nak tahu atas bawah ni. Itu dengan menghafal siri elektrokimia tu lah bawah dia tu. Okay. Jadi kalau kita kita tak katalah kita tak tahulah atas ni pengoksidaan ke penurunan ke apa ni, tak apa, kita boleh buat setengah persamaan sendiri. Okay, zinc nanti memang akan jadi ion zinc. Mana tahu ni, ni tindak balas ni. Tindak balas, zinc disesalkan kuprum dan nanti jadi kuprum dengan zinc nitrat. Tak nampak ni. Okay, jadi kuprum dengan zinc nitrat. Jadi zinc akan jadi ion zinc. Dia 2 elektron. Tindak balas apa ni? Oksidaan lah kan? Kosong, 2. Derma elektron, oksidaan kan? Ingat dulu, ada 4 cara. Oksidaan. Atau kalau kita tak nak buat cara macam ni, kita boleh dengan melihat nilai inot boleh juga. Kita tahu bahawa daripada susunan siri elektrokimia tadi, yang lagi atas tu lagi negatif. Yang lagi negatif tu, itu ejen penurunan yang lagi kuat. Ejen penurunan lagi kuat. Okay, lebih atas. So, macam mana ya? Daripada setengah persamaan ni tahu dia ialah tindak balas apa, tahu bila tahu ni tindak balas peroksidaan, jadi kita tahu dia ialah ejen penurunan. Gitu ya. Okay. Kalau kuprum, sekarang ion kuprum 2 dia jadi kuprum. Tindak balas apa? Penurunan. Sebab terima elektron, nombor peroksidaan dari positif 2 jadi kosong. Berkurang. Jadi ini tindak balas penurunan. Kalau kita tak buat setengah persamaan, katalah macam nak tahu ni penurunan ke peroksidaan ke apa, tengok nilai inot. Nilai inot yang lebih positif itu ialah ejen peroksidaan yang lebih kuat. Nilai inot, kata logam 2 logam, dia tak bagi persamaan kimia ke apa, dia bagi macam ni tadi. Dia bagi macam ni. Katalah ada kemungkinan dia tak bagi penuh macam ni. Ada kemungkinan dia bahagi macam ni sebahagian. Ni satu, dia buatlah XYZ ke dengan ni lagi satu. Contoh. Katalah So dengan berdasarkan nilai inot, sekarang kita boleh lah you kata tak apa, kita hafal susunan nanti magnesium plumbum. Tapi katalah dia tak bagi magnesium, dia bagi X. Dia bagi Y. Dah tak tahu dah siapa lagi atas lagi bawah kan. Macam mana nak tahu? Dengan melihat nilai inot. Nilai inot dia. Yang lagi negatif ada lagi atas. Lagi negatif berada atas. Kalau kurang negatif atau lagi positif berada bawah. Tu kena tahu nilai inot. Bukan kena hafal nilai inot saya rasa, tapi kena tahu bahawa lagi negatif, lagi elektropositif, lagi atas. Jadi kalau dia bagi X, Y tu, dia bagi inot, jadi you tahu inot yang mana tu atas. Jadi bila dia atas, maksudnya apa? Kena tahu macam ni lah. Inot yang lebih negatif, dia ialah akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi dia ejen penurunan. Cikgu. Ya. Ni semua faktor-faktor ni kena hafal kan? Boleh masuk esei ke? Ya. Bukan sahaja structure pun, saya dah pecahkan soalan esei tu, dia dah tanya sikit. Kalau soalan esei dia tanya macam satu soalan tu mungkin 6 markah. 6 markah tu sebenarnya kadang-kadang ada beberapa benda yang mana dalam soalan structure dia pecahkan beberapa benda tu. Pecahkan. Macam ni esei dia kata terangkan tindak balas penjelasan logam lah apa benda gitu kan, umum. Tapi bila structure dia akan suruh apa? Tuliskan setengah persamaan. Dia asing. Apakah pemerhatian? Sebab tu markah dia jadi 1.
Dia akan tanya nilai inot contohlah. Siapa yang mengalami peoksidaan asing? Sebenarnya esei dengan struktur ni sama sahaja sebenarnya. Kalau esei bahagian B lah sama sahaja. Cumanya dia besar kerana dia macam satu soalan tu merangkumi semua. Kalau struktur tu dia dah pecahkan soalan esei tu, dia dah pecahkan pada sikit-sikit lebih spesifik. Tulis tengah persamaan dalam struktur kan. Dalam esei dia tak sebut spesifik tapi sebenarnya dia nak semua benda tu ada. Gitu. Okay. So saya harap lepas you all, mungkin lepas ni you all tengok semula video saya tu, mungkin lebih faham lah kot. Daripada apa tu tengok first time macam tak dapat idea sangat Tapi perlu faham bahawa ini yang saya bagi zinc, buku teks bagi zinc yang kumpulan 2 nitrat hanyalah satu contoh. Dia boleh apa-apa juga tindak balas, mana-mana logam dan dia boleh buat XYZ logam tu. Macam mana dia buat XYZ? Apalah susah. Habis ke masa ni. Dia boleh bagi ni macam ni, ke gambar pun boleh bagi XYZ. Macam kan. Ni dikata Y klorida. Ni dikata Z. Lepas tu dia bagilah nilai inot dia. Y ni apalah macam mana. Nilai inot dia sama dengan berapa lah. Z apa-apa-apa inot dia sama dengan berapa lah dia bagi. Jadi maksudnya kita nak jawab ni memang betul-betul berdasarkan nilai inot. Maksudnya tengok mana satu lagi negatif, lagi atas dalam siri elektrokimia. Kalau lagi atas maksudnya lagi elektropositif. Jadi boleh ke tindak balas tu berlaku? Katalah ni Z tambah Y Cl. Katalah inot Y ialah negatif 2.8. Inot Z ialah negatif 2.0. Boleh tak tindak balas Z dengan YCl ni berlaku? Tak. Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Itu sahaja nak tahu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bagus. Tak boleh. Bila tak boleh, tak adalah dah cerita setengah persamaan semua tak adalah. Habislah cerita dia tak boleh. Tindak balas tak boleh berlaku. Tak ada apa-apa. Bolehlah kita letak ni Z ni dalam YCl ni tapi tiada perubahan. Tak ada tindak balas. Tapi kalau saya letak ZCl dengan Y lah. Y. Logam tu jadi Y. Ini boleh. Ni boleh. Boleh. Bila boleh berlaku tindak balas, banyaklah cerita dia. Banyaklah tulis setengah persamaan lah untuk Y, untuk Z lah, tulis persamaan ion lah. Boleh terangkan tindak balas peoksidaan lah, siapa mengalami peoksidaan, siapa mengalami penurunan. Ada inot saja kita boleh tahu yang mana peoksidaan, mana penurunan. Macam nak tahu? Dengan tahdilah hafal lah. Ataupun kalau tak nak hafal kena buat setengah persamaan tu lah. Macam mana? Hafal. Hafal okey. Maksudnya daripada sini macam ni Ni hafal apa macam ni Semakin inilah bahagian tepi ni lah kan. Logam yang berada di bahagian atas ejen penurunan. Kalau dia ejen penurunan dia mengalami peoksidaan.
dia yang sebenarnya macam ni. Mungkin first kita buat soalan, first time, second time, beberapa kali kita mungkinlah menghafal dia. Tapi bila kita dah buat beberapa kali, kita sebenarnya macam boleh faham dia. Kita tak perlu sangat hafal dia. Kita boleh faham dia. Jadi bila boleh faham benda tu sebenarnya menjadi semakin senang. Oh dia sebenarnya macam ni. Kita tak perlu hafal sangat sebenarnya. Kan? Tapi bila kita macam kurang faham, mungkin kita kena hafal lah. Yang bawah ejen peroksidan. Macam kena hafal. Okay. Gitulah. Jadi bila dah buat soalan banyak-banyak kali sebenarnya dah tak perlu hafal ni, dah faham ni. Yang bawah ni kan. Gitu ya. Tadi bila saya explain ni tadi nampak macam lebih senang kerana saya menggunakan logam-logam yang wujud. Nampak? Tapi bila soalan kadang-kadang kenapa dia menjadi susah? Kerana lah dah guna Z dengan Y, G dah semua ni. Dah jadi tak tahu logam mana atas, logam mana bawah, dah menyebabkan jadi alamak. Kalau biasa kita explain, kita tak gunalah XYZ, kita guna macam ni. Jadi dah boleh nampak bayang tu mengikut susunan dia dalam ni. Okay. Begitulah penyesaran logam daripada larutan garamnya. Macam mana? Rasa? Kalau ikutnya simple je. Kalau ikutnya logam lagi atas boleh menyesalkan logam yang bawah. Tapi atas bawah tu mana? Maksudnya kena lihat siri elektrokimia. Kena hafal lah susunan dia tu kena hafal. Siri elektrokimia. Kalium atas. Kalsium, lepas tu natrium. Itu kena hafal. You all, saya cadangkan you all buat lah. Mnemonik tu kalau apa ni apa you cadangkan. So siapa buat tulis sikit bagi dalam grup tu kita sama-sama hafal. Sama-sama baiki kalau rasa macam tak sedap kita sama-sama baiki ke. Okay. Aku rasa ada rasa blur lagi ke. Nanti balik, nanti tengok semula kod video saya tu mungkin lebih faham lepas ni. Okay, baca semula buku teks tu lepas ni lebih faham. Tapi video saya tu sebenarnya ialah buku teks semua yang ada dalam. Saya ambil yang tu je semula. Okay. Tapi kot lah lepas ni bila baca tu lebih faham ke. Okay. Kita ada eksperimen lah ni juga. Lepas tu eksperimen yang tadi lah yang zinc masuk dalam kupron donitrat tu macam tu je. Okay. Kemudian kita ada satu lagi penyesaran halogen hari Khamis ni. Lepas tu habislah subtopik 1.1. Okay. Dah, macam mana? Ada soalan ke? Kalau Pernah ke dia minta nombor inert tu? Untuk pengetahuan you all sekali lagi, inert ni you all silibus baru you all yang ada. Sebelum ni tidak ada. Silibus lama tidak ada nilai inert. Jangan duk tanya kat kakak apa inert dia orang tak tahu. Dia tak belajar. Siri elektrokimia yang mana ada susunan sahaja siri elektrokimia tu tidak ada nilai inert tu diberi. Susunan dia orang pun ada lain sikit. Jadi jangan duk gaduh. Macam ni lah cikgu aku kata. Cikgu kau siapa? Cikgu Azlina. Cikgu Azlina dulu kata macam ni. Sekarang dia lain sikit. Siri elektrokimia pun berbeza yang sekarang you all punya dengan yang last year punya. Ada beza sikit. Jadi kalau kata soalan biasa memang tidak pun ada soalan sebab inert ni memang tak pernah ada di SPM. Di STPM mungkin ada. Okay. Jadi saya pun tak boleh nak jawab lah soalan inert dulu.
Jadi kita pun belum pernah tengok soalan macam mana lagi. Tapi kita rasa not to diberi. Nilai dia diberi. Kita rasalah cikgu ramai berpendapat macam tu lah. Macam tak pernah sabar you all nak kena hafal nilai tu. Tapi susunan tu kena hafal. Okay Dan kalau you all perasan susunan teori elektrokimia tu itu sekejap saya tunjuk semula ya. Nanti kod lah lepas ni bila tutup sekarang you all kata lain pula benda ni cikgu tadi tunjuk lain. Okay. Kalau you all perasan mungkin tadi you all tak perasan. Ni apa? Mana? Misalkan. Ni nampak ni. Dia punya arrow ni. Saya tak cerita ni ni. K apa ni? Tadi cikgu tulis K. Kalium. Logam nak derma elektron. Tiba-tiba kenapa ni? Ni semua macam ni. Memang siri elektrokimia ditulis macam ni. You kalau dia kata tulis setengah persamaan. Jangan duk salin yang kat sini. Ini benda lain. Dia memang ditulis ion. Memang ditulis ion. Okay. Jadi jangan terpengaruh. Ini bukan setengah persamaan untuk tengok keadaan. Ada masa memang ini setengah persamaan. Tapi arrow bukan macam ni ya. Arrow macam ni. Arrow biasa. Okay. Ni keupayaan siri elektrod piawai ni. Okay. Jangan confuse tu. Saya tak sebut ni tadi ni. Ni kenapa dia tambah jadi arrow macam ni apa. Saya tak sebut tadi tu. Okay. Setengah persamaan. Betul tengok ya. Memang ada setengah persamaan yang macam tu. Cu2 plus 2E memang ada. Itu ion logam. Kalau logam setengah persamaan dia macam ni lah. K ataupun Cu. Ada dua jenis Nampak ni? Ni macam ni. Ni logam. Dia ada Cu2 plus 2E. Ni ion logam. Ion logam Jadi kita nak tulis mana satu persamaan, setengah persamaan ni bergantung pada masa tu tindak balas apa dengan apa Okay. Kalau tindak balas tu antara kuprum dengan argentum nitrate. So kuprum tu ialah Cu atom logam. Tapi kalau tindak balas tu antara zinc dengan kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat. Cu tu sekarang dah bentuk ion logam. Okay. So, okay, saya sudah banyaklah benda hari ni. Okay. Saya harap bolehlah dapatlah ideas ni. Tindak balas penyesaran. Sebenarnya penyesaran ni simple tapi ditambahkan dengan siri elektrokimia tu yang jadi ni sikit Okay. So gitulah penyesaran tu boleh ditentukan sama ada berlaku ke tak berlaku dengan merujuk pada siri elektrokimia. Logam yang lebih atas boleh menyesarkan logam yang bawah kerana yang atas lebih okay. Kalau dia bagi XYZ, you macam mana nak tahu dia atas bawah dengan menilai dengan melihat nilai E0. Yang atas tu ialah lebih negatif nilainya. Yang bawah tu yang lebih positif nilai dia. Jadi boleh letak dulu susunan dia atas bawah. Jadi yang tahulah yang atas tu lebih elektropositif. Boleh menyesarkan logam yang bawah. Okay. Itu ya. Boleh ni. Ada soalan? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Okay lah. Harapnya kita jumpalah lagi 2 minggu akan datang. Apa minggu? 3 minggu Hari Khamis ni ada kelas lagi. Penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okay. So that's all. Nanti saya tengoklah soalan. Saya cari dululah soalan. Kena cari dulu soalan ada ke tak ada. Okay Cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.